Buat pertama kalinya sejak pembunuhan kejam mereka, kita mendengar dari anak sulung Rob dan Michelle Reiner, abang kepada pembunuh yang dituduh, Nick Reiner. Dia kini telah akhirnya bersuara dan memberi kita gambaran tentang apa yang dia panggil mimpi ngeri hidupnya. Ini adalah skandal yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Pada Desember 2025, berita yang menggemparkan mendominasi tajuk utama di seluruh dunia. Pasangan berpengaruh Hollywood Rob Reiner dan istrinya Michelle Singer Reiner ditemui mati, dibunuh di dalam rumah mereka sendiri. Dan dalam satu kejutan yang luar biasa, anak lelaki Reiner sendiri, Nick, kini dituduh menyerang ibu bapaknya dengan pisau di dalam rumah mereka di Brentwood. Nick yang berumur 32 tahun telah ditangkap beberapa jam kemudian di kawasan Exposition Park, Los Angeles. Dan sejak itu telah didakwa dengan 2 pertuduhan pembunuhan darjah pertama dengan keadaan khas. Keadaan khas itu adalah kerana dia didakwa menggunakan pisau untuk melakukan pembunuhan kejam berganda ini. Sejak itu, terdapat perkembangan baharu dalam perjuangan undang-undang Nick, tetapi kita tidak banyak mendengar daripada mereka yang mempunyai kaitan langsung dengan keluarga Reiner. Kesedihan mereka dipertontonkan di pentas antarabangsa ini dengan sejarah keluarga yang terkenal dalam bidang TV dan perfilman menjadikan mereka sangat dikenali. Tetapi, Jake, abang sulung keluarga Reiner, akhirnya bersuara pada bulan ini dengan menulis sebuah esei mengenai kehilangan yang sukar dibayangkan di Substack. Beliau menamakan esei itu dengan ringkas sebagai Ibu dan Ayah, serta memberi tajuk kecil, Pusat Kehidupan Saya. Selain berkongsi kisah membesar bersama Rob dan Michelle, yang beliau gambarkan sebagai cahaya penunjuk arah hidupnya, Jake juga memuat naik gambar zaman kanak-kanak bersama kedua-dua ibu bapanya. Dan hanya dengan melihat gambar-gambar itu, jelas mereka benar-benar saling menyayangi dan sangat menyayangi anak-anak mereka. Saya juga ingin mengetengahkan beberapa maklumat baharu yang kita peroleh daripada hantaran tersebut. Kemudian kita akan kupas perkembangan terkini mengenai kes Nick dan tarikh mahkamah beliau yang seterusnya. Tetapi mari kita mulakan dengan ini. Jake memulakan eseinya dengan mendedahkan sesuatu yang benar-benar menambah kesedihan itu. Pada hari ibu bapanya dibunuh, 14 Disember, dia sebenarnya berada di majlis mengenang pemergian salah seorang sahabat baiknya yang telah meninggal dunia beberapa minggu sebelum itu. Jadi hari ini memang sudah sangat sukar. Tetapi pada masa ini, Jake menerima 2 panggilan telefon daripada adik bongsunya, Romy. Panggilan pertama untuk memberitahu bahawa ayah mereka, Rob, telah meninggal dunia. Dan kemudian satu lagi panggilan telefon yang memberitahu bahawa ibu mereka, Michelle, juga telah meninggal dunia. Menurut beberapa laporan, Rob dan Michelle sepatutnya mendapatkan urutan pada 14 Disember. Dan apabila ahli terapi urut tiba di rumah dan tidak dapat masuk, dia akhirnya menghubungi Romy apabila tiada siapa yang membuka pintu. Romy kemudian dilaporkan menemui ibu bapanya disembelih dengan kejam di dalam rumah mereka. Mengenai semua ini, Jake menulis, petikan, tiada apa yang boleh mempersiapkan anda untuk bagaimana rasanya kehilangan kedua-dua ibu bapa serentak. Ia terlalu menyakitkan untuk difahami. Saya masih bangun setiap pagi dan terpaksa meyakinkan diri sendiri bahawa tidak, ini bukan mimpi. Ini benar-benar mimpi ngeri yang saya alami. Jake berkata dia dihantui oleh keganasan detik-detik terakhir mereka. Dia terus menulis, petikan, saya tidak dapat membayangkan diri saya berada di tempat ibu bapa saya. Tetapi satu perkara yang saya sering fikirkan ialah betapa takutnya mereka pada waktu itu. Mereka adalah orang terakhir di dunia ini yang layak menerima apa yang telah berlaku kepada mereka. Orang dalam telah memberitahu beberapa media bahawa Nick yang dikatakan telah bergelut dengan ketagihan dan masalah kesihatan mental sepanjang hidupnya dilaporkan tinggal di rumah tetamu di hartanah yang sama di Brentwood. Dan tidak jelas apa yang boleh mencetuskan serangan yang begitu kejam. Kita tahu bahawa malam sebelum pembunuhan mereka pada hari Sabtu 13 Disember, Rob dan Michelle telah dijemput ke parti Christmas tahunan Conan O'Brien dan mereka dilaporkan bertanya sama ada Nick boleh ikut sekali. Semasa parti itu, Nick didakwa dilihat berkelakuan agak pelik, membuat orang lain rasa tidak selesa. Termasuk, by the way, bekas pelakon SNL Bill Hader yang dikatakan dia ada mengalami satu situasi janggal dengan Nick. Dan pada ketika itu, sama ada dia diminta untuk keluar atau Rob dan Michelle berkata, "Okey, mari kita semua keluar bersama." Apapun, mereka semua meninggalkan parti itu dan keesokan harinya, Rob dan Michelle ditemui mati. Esai Jake Reiner seterusnya berbunyi, petikan, setiap hari sejak itu sangat mengerikan. Setiap perjumpaan yang kami hadiri, setiap orang yang kami bercakap, setiap air mata yang kami tumpahkan, setiap detik yang kami lalui, semuanya berkait rapat dengan pembunuhan ibu bapa kami.
Di tengah-tengah usaha untuk memproses detik paling menyedihkan dalam hidup Anda, dunia menuntut perjumpaan, kertas kerja, keputusan, dan penjelasan, seolah-olah dokumentasi mesti didahulukan sebelum berkabung. Jake juga menyentuh hakikat bahawa membesar di kalangan golongan elit Hollywood menjadikan zaman kanak-kanaknya sedikit berbeza daripada kebanyakan orang. Tetapi tidak kira siapa mereka kepada orang lain, mereka tetap ibu dan ayahnya. Dua insan yang paling rapat dengannya di dunia ini. Dia berkata, petikannya, saya sedar bahawa saya dapat mengalami perkara-perkara luar biasa yang kebanyakan orang tidak dapat alami kerana siapa ibu bapa saya. Tetapi saya sanggup tukar setiap perlawanan Dodger, setiap persembahan Broadway, setiap percutian jika saya boleh luangkan 1 jam lagi berbual dengan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Jake menutup esainya dengan berkata, tujuan saya menulis karya ini adalah untuk berkongsi sedikit pandangan, bukan sahaja tentang apa yang saya telah kehilangan, tetapi juga untuk meraihkan apa makna ibu bapa saya kepada saya. Ramai orang telah berkata kepada saya pun tak tahu nak cakap apa dan saya tak salahkan mereka. Kalau saya berada di tengah-tengah kekacauan ini, saya pun tak tahu nak cakap apa. Ia terlalu khusus, terlalu gelap. Kami kehilangan lebih daripada separuh keluarga kami malam itu dengan cara yang paling ganas yang boleh dibayangkan. Ya, kehilangan ibu atau bapa memang menyakitkan. Tapi tiada apa yang boleh dibandingkan dengan kehilangan kedua-duanya serentak. Dan di atas semua itu, apabila saudara kandung sendiri berada di tengah-tengah semua ini, ia hampir mustahil untuk diterima. Saya faham ramai yang ingin tahu apa yang berlaku. Sebahagian jawapan akan diketahui nanti. Tapi ada perkara yang hanya milik keluarga kami sahaja. Dan merahsiakannya adalah satu-satunya cara untuk melindungi apa yang masih tinggal daripada sesuatu yang telah dirampas daripada kami. Apa yang patut kita katakan kepada seseorang yang sedang melalui kenyataan seperti ini? Sebenarnya, tiada apa yang boleh dikatakan. Saya hanya meminta kasih sayang dan belas kasihan, prinsip yang sama yang dipedang oleh ibu bapa saya. Sekarang ini, adik lelaki Jake, Mick, sedang ditahan di LA County, berdepan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati jika dia didapati bersalah atas tuduhan membunuh 2 orang. Walaupun buat masa ini, terdapat moratorium terhadap hukuman mati di California. Dan walaupun Jake nampaknya tidak secara langsung membincangkan penahanan adiknya dan tuduhan tersebut dalam esei ini, terdapat kabar angin yang mengatakan bahawa Jake dan Romy telah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan adik mereka dan menyingkirkannya daripada hidup mereka. Kami pertama kali memberitahu anda awal bulan ini tentang seorang orang dalam yang bercakap dengan Radar Online mengenai sebuah buku pendedahan yang dikatakan ingin ditulis oleh Nick. Orang dalam itu memberitahu saluran tersebut, petikannya, Reiner mahu membongkar rahsia kotor ibu bapanya yang didedahkan kepadanya semasa dia menjadi anak orang berada di Hollywood dan menceritakan kisah dari pihaknya sendiri tentang mengapa ibu bapanya dibunuh di atas katil mereka sendiri. Sumber yang sama berkata, petikannya, dia mahu mendedahkan sebanyak mungkin nama dan memalukan sebanyak mungkin pihak semampunya. Dan apabila melibatkan adik-beradiknya, sumber itu dilaporkan berkata, petikannya, kepada ahli keluarga yang masih hidup, dia adalah jelmaan syaitan. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka cuba untuk pulih daripada trauma dan kesedihan yang dahsyat yang telah dia timbulkan. Dan kini, hakikat bahawa dia akan menambah derita dengan pendedahan tidak bermoral ini akan membuatkan kesakitan dan penderitaan mereka menjadi lebih teruk. Kali terakhir kita melihat Nick, dia kelihatan cengkung dengan kepala yang dicukur dan memakai pakaian penjara semasa pertuduhan dibacakan pada bulan Februari yang lalu. Peguam bela awamnya telah memasukkan pengakuan tidak bersalah bagi pihaknya semasa perbicaraan itu. Bagi pihak Cik Rainier, adakah anda memintakan pembacaan rasmi dan penjelasan hak-hak termasuk hak Angkatan Tentera dan Veteran serta mengemukakan pengakuan tidak bersalah, menafikan semua dakwaan khas, penambahan dan tuduhan? Ya, Tuan. Pengakuan tidak bersalah telah dimasukkan bagi pihak Cik Rainier. Hakim juga telah mengesahkan dengan Nick bahawa beliau bersetuju untuk menangguhkan perbicaraan awalnya yang biasanya berlaku tidak lama selepas pertuduhan dibacakan. Cik Rainier, anda berhak untuk mendapatkan perbicaraan awal dengan segera. Itu adalah perbicaraan awal dalam tempoh 10 hari mahkamah dan 60 hari kalender selepas pertuduhan anda. Hari ini ialah sebutan pertuduhan anda. Adakah anda faham bahawa anda boleh melepaskan hak-hak tersebut supaya kes anda boleh diteruskan ke 29 April 2026 sebagai hari sifar daripada 30 hari kalender? Menantu pemahaman bahawa pendengaran awal anda boleh dimulakan dalam tempoh 30 hari kalender dari 29 April.
Dan adakah peguam turut bersetuju untuk melepaskan hak tersebut? Saya setuju. Mahkamah mendapati bahawa Encik Rainer telah membuat pelepasan haknya untuk mendapatkan pendengaran awal dengan segera dalam tempoh 10 hari mahkamah dan 60 hari kalender secara sedar dan bijak. Dan peguam beliau juga bersetuju dengan pelepasan hak tersebut. Defendant bersetuju bahawa tarikh mahkamah seterusnya, 29 April 2026, adalah hari ke-0 daripada 30 hari kalender. Perkara ini telah ditetapkan untuk semua tujuan oleh Hakim Penyelia Kalender Utama Jenayah. Perkara ini telah ditetapkan untuk semua tujuan kepada Hakim Samoda di Bilik Sidang 108. Beritahu Reser Randall. Ya, Ia telah gagal kerana saya akan pergi. Sebelum ini, dalam kes tersebut, Nick mempunyai seorang peguam terkenal mewakilinya, Alan Jackson. Jackson ialah peguam bela jenayah terkenal yang mewakili Karen Reed dalam perbicaraannya di Massachusetts apabila dia dibebaskan daripada tuduhan membunuh teman lelakinya yang merupakan seorang pegawai polis. Tetapi tidak lama selepas mengambil kes Rainer, Jackson secara tiba-tiba menarik diri sebagai peguam Nick. Namun, beliau memberitahu wartawan di luar mahkamah bahawa Nick tidak bersalah atas tuduhan membunuh. pagi ini saya terpaksa menarik diri sebagai peguam Nick Rainer. Keadaan di luar kawalan kami. Tetapi yang lebih penting, keadaan di luar kawalan Nick telah menyebabkan, malangnya, ia menjadi mustahil untuk kami terus mewakili Nick. Saya secara undang-undang dan secara etika dilarang untuk menjelaskan semua sebabnya. Saya tahu itu adalah persoalan yang bermain di fikiran semua orang. Kami menjangkakan peguam bela awam akan mengambil alih. Mereka sudah pun dilantik dan dengan sangat cekap akan melindungi kepentingan Nick Rainer ketika beliau meneruskan proses dalam sistem ini. Tetapi biar jelas, sangat-sangat jelas tentang perkara ini, saya dan pasukan saya tetap sangat-sangat committed Kepada Nick Rainer dan kepada kepentingan terbaik beliau. Sebenarnya kami tahu, kami bukan sekedar yakin. Kami tahu bahawa proses undang-undang akan mendedahkan fakta sebenar mengenai keadaan di sebalik kes ini. Kes Nick. Kamu tahu, banyak perkara telah diterbitkan sejak 3 minggu kebelakangan ini. Banyak perkara telah diterbitkan. Diterbitkan tentang Nick, diterbitkan tentang keluarganya, diterbitkan tentang keadaannya. Spekulasi juga diterbitkan. Pada 15 Desember pada awal pagi, saya berada di New York ketika itu dan saya menerima satu panggilan. Saya dan pasukan saya, kami tinggalkan segala-galanya. Dan selama 3 minggu yang lalu, kami telah menumpukan sepenuh perhatian. Setiap saat saya berjaga, kami gunakan untuk melindungi Nick dan kepentingannya. Kami telah menyiasat perkara ini dari atas ke bawah, depan ke belakang. Apa yang telah kami pelajari? Dan anda boleh percayakan perkara ini sepenuhnya. Adakah ia mengikut undang-undang negeri ini, mengikut undang-undang di California? Nick Rainer tidak bersalah. Atas tuduhan membunuh. Catat itu. Catat itu. Kami mengucapkan yang terbaik untuk beliau pada masa akan datang. Dan itu sahaja yang saya ada hari ini. Dan kita akan bincangkan semua itu dengan lebih lanjut dalam perbicaraan nanti. Tetapi, terlebih dahulu, saya ingin bercakap tentang pendengaran awal kerana kita menjangkakan tarikh untuk itu akan ditetapkan minggu ini. Dan semasa pendengaran awal ini, mahkamah akan memutuskan sama ada terdapat cukup bukti untuk meneruskan ke perbicaraan penuh. Jadi, kita boleh menjangkakan pihak pendakwa akan mengemukakan sekurang-kurangnya sebahagian daripada bukti mereka terhadap Nick pada ketika itu. Sementara itu, saya ingin bercakap dengan seorang pakar tentang semua ini. Anda tahu di mana kedudukan kes sekarang dan apa yang kita pelajari daripada esei Jack Rainer. Jadi, mari kita jemput tetamu kita untuk hari ini. Beliau ialah rakan kepada rancangan ini, bekas pendakwa Persekutuan Nima Romani. Nima, seperti biasa, seronok dapat berjumpa dengan anda. Terima kasih kerana hadir dalam rancangan Skandal. Dan mari kita mulakan dengan esei sensasi baharu yang ditulis sendiri oleh Jake Rainer ini. Maksud saya, apa pendapat anda tentangnya? Sierra, terima kasih kerana menjemput saya seperti biasa. Maksud saya jelas sekali, ini adalah kes yang sangat tragis. Dan beliau membincangkannya dalam eseinya. Bayangkan kehilangan bukan seorang tetapi kedua-dua ibu bapa anda pada masa yang sama dalam pembunuhan yang mengerikan dan kejam ini. Anda tahu, ditikam hingga mati di bilik tidur sendiri. Dan sudah tentu dengan abang anda sebagai suspek dalam kes ini, dia mungkin akan disabitkan kesalahan dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
Sebenarnya, dalam sekelip mata sahaja, keluarga anda terus berpecah belah sepenuhnya. Jadi, saya sangat bersimpati dengan Jake dan adik perempuannya. Saya tak dapat bayangkan apa yang sedang dia lalui sekarang. Dan anda tahu, semasa saya mengendalikan semua kes saya cuba melihat dari sudut pandang mangsa yang terselamat itu sendiri. Dan saya melalui perkara ini dan terfikir, anda tahu, baru-baru ini ayah saya telah meninggal dunia. Saya bersyukur kerana saya ada adik perempuan saya untuk berkongsi kesedihan bersama saya. Dan saya meletakkan diri saya di tempat Jade Reiner. Terfikir, bagaimana jika adik saya, saudara kandung saya, adalah orang yang dituduh membunuh salah seorang ibu bapa saya? Dan itulah yang sedang berlaku di sini. Maksud saya, ini adalah sesuatu yang syukurlah tiada antara kita yang perlu hadapi. Tetapi, ia benar-benar sesuatu yang mengejutkan dan sangat menyedihkan. Dan salah satu perkara yang dia sebutkan dalam esei itu ialah ramai antara kita masih mempunyai soalan dan ada yang akan terjawab. Apa pendapat anda tentang perkara itu? Maksud saya, apabila perbicaraan mahkamah berlangsung, anda tahu, jika kita menuju ke perbicaraan, pendengaran awal mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Adakah pada waktu itu lebih banyak soalan kita akan terjawab? Saya rasa begitu. Saya rasa soalan besar yang semua orang tanya ialah kenapa, betul? Ada laporan tentang satu pertengkaran malam sebelumnya di parti Christmas Conan O'Brien. Adakah ia berkaitan dengan perkara itu? Adakah ini sesuatu yang telah berlarutan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin lebih lama lagi, betul? Apa yang boleh menyebabkan seseorang membunuh ibu bapa mereka? Adakah ia hanya satu episod psikotik, masalah kesihatan mental? Adakah ada sesuatu yang sedang berlaku? Betul. Saya rasa satu-satunya kes sebenar yang agak serupa, jelas sekali di sini di LA dan sudah lama berlaku, ialah kes adik-beradik Menendez, betul? Anda tahu apa yang boleh menyebabkan seseorang mahu membunuh ibu bapa mereka? Dan jelas sekali dalam kes itu, anda tahu, ramai orang yang anda tahu menonton siri Netflix Monsters atau beberapa liputan lain tentang kes itu. Dan mereka fikir ia disebabkan oleh penderaan seksual Jose. Dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan bahawa Rob Reiner adalah seorang yang melakukan penderaan. Anda tahu, dan jelas sekali ada orang yang menonton yang percaya bahawa ia hanyalah, anda tahu, untuk keuntungan keuangan. Dan mereka ini adalah dua orang anak manja dari Beverly Hills. Anda tahu, saya ada kawan di LA yang pernah bersekolah menengah dengan mereka. Jadi mereka memang kenal dia dengan baik. Jadi saya rasa banyak lagi maklumat akan didedahkan semasa perbicaraan tentang kenapa Nick Reiner buat macam ni. Sudah tentu itu bukan alasan dari segi undang-undang, betul? Ia bukan akan jadi pembelaan dalam kes ini. Tapi saya rasa itu mungkin soalan yang semua orang sedang tanya. Apa yang boleh menyebabkan seseorang membunuh ibu bapa mereka? Dan maksud saya, secara umumnya, seorang yang normal, kalau mereka dituduh membunuh ibu bapa sendiri, kita pasti akan liputinya di Law and Crime, kan? Itu sendiri sudah merupakan perkara yang dahsyat untuk dituduh. Tapi, bila anda tambah lagi dengan fakta bahawa ia melibatkan Rob Reiner dan Michelle Singer Reiner, dermawan yang sangat disayangi, maksud saya, filem-filem dan rancangan TV, dia seorang jurugambar dan penerbit. Mereka ini memang sangat disayangi dan disenangi ramai. Jadi, bila perkara ini berlaku, ia menambah lagi persoalan semua orang tentang kenapa, apa motifnya. Dan anda ada sebut tadi, mungkin ia bukan satu pembelaan, tapi mungkin satu penjelasan. Namun, dia tetap perlu ada pembelaan juga. Jadi, maksud saya, apakah pendekatan yang boleh mereka ambil? Saya tahu dia ada sejarah dengan ketagihan, sama ada alkoholisme atau penyalahgunaan dadah, perkara-perkara seperti itu. Adakah itu mungkin pendekatan yang akan diambil oleh pihak pembelaan? Tiada keraguan, saya memang ingin bercakap tentang pembelaan. Tapi anda memang betul, Sierra. Dan saya boleh katakan yang saya memang sering muncul di skandal, juga di Law and Crime secara umum. Dan sudah tentu itu adalah genre true crime. Tetapi sebab kes ini akan menjadi sangat besar adalah kerana saya panggilnya sebagai triple whammy. Jadi, saya banyak muncul di TV dan bercakap dengan ramai wartawan serta penerbit. Dan mereka biasanya jatuh dalam 3 kategori utama. Dan kes ini memenuhi ketiga-tiganya. Yang pertama ialah kategori true crime, sudah tentu kan? Seseorang membunuh ibu bapa sendiri. Itu adalah kes yang pasti kami akan liputi. Sudah tentu ada faktor hiburan, betul? Orang ramai suka selebriti dan mereka mengikuti kes-kes selebriti walaupun ia bukan true crime. Apa-apa jenis pertikaian undang-undang yang melibatkan selebriti. Dan jenis kes ketiga yang saya banyak liputi ialah politik. Dan anda tahu, Rob Reiner sangat terlibat dalam politik. Dan ada orang yang mempunyai pandangan yang kuat terhadap beliau kerana perkara itu. Jadi apabila kisah jenayah benar, hiburan dan politik bertembung, saya rasa ini akan menjadi perbicaraan terbesar mungkin sejak OJ di sini di LA. Saya rasa ia mungkin setaraf dengan Johnny Depp dan Amber Heard dari segi liputan. Dan sebab saya sebut perbicaraan, Sierra, ialah kes ini hampir pasti akan dibawa ke perbicaraan. Dan sebab ia akan dibawa ke perbicaraan ialah jika anda adalah pendakwa raya, Nathan Hochman,
Anda tak boleh tawarkan sebarang jenis pengurangan hukuman dalam kes ini, betul? Ini adalah kes hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol. Jadi kalau anda peguam bela di sini, anda akan bawa kes ini sampai ke perbicaraan. Sekarang saya tahu orang ramai sedang memerhati. Mereka kata ada kemungkinan hukuman mati secara teori. Tapi apa yang saya nak katakan ialah sudah 20 tahun tiada pelaksanaan hukuman mati di California. Ia bukan satu kemungkinan yang realistik seperti situasi Brian Kohberger, di mana seseorang akan mengaku bersalah, menerima hukuman penjara seumur hidup untuk mengelak dijatuhkan hukuman mati dan berada di sel hukuman mati. Tapi saya tahu saya dah bercakap panjang dan belum jawab soalan awak. Saya akan jawab soalan itu. Saya rasa anda mungkin akan lihat pembelaan tidak bersalah atas sebab tidak siuman. Untuk tempoh masa yang singkat apabila Alan Jackson terlibat dalam kes ini, dia sudah tentu peguam selebriti yang berada di Los Angeles. Dia pernah mewakili Karen Reed. Anda mula nampak artikel-artikel keluar. Dan saya bukan nak kata artikel itu sengaja disebarkan. Tapi ada mahkamah dan ada juga mahkamah pendapat awam. Dan peguam-peguam hebat yang mengendalikan kes selebriti, mereka tahu bagaimana untuk mengatur supaya hujah-hujah itu muncul di media. Mereka mula bercakap tentang isu kesihatan mental beliau dan perubahan pada ubat-ubatan beliau. Jadi pada saya, itu mungkin akan menjadi pembelaan di sini. Tapi itu satu pembelaan yang sangat sukar, Sierra. Tidak bersalah atas alasan tidak siuman memerlukan pihak pembela untuk membuktikan beban itu terletak pada mereka untuk menunjukkan bahawa disebabkan penyakit atau kecacatan mental, tertuduh tidak memahami sifat dan akibat perbuatannya. Secara asasnya, dia tidak tahu membezakan antara yang betul dan salah. Jika anda cukup waras untuk berdebat dengan ibu bapa anda malam sebelumnya di sebuah parti perayaan, dan anda boleh melarikan diri dan pergi ke sebuah hotel di Santa Monica dan membersihkan diri serta mencuci semua darah itu. Itu tidak membuat saya rasa dia seseorang yang tidak waras secara undang-undang. Tetapi saya tidak fikir ia akan menghalang pihak pembelaan daripada cuba mengemukakan teori itu. Maksud saya, dia berhak mendapat pembelaan. Jika itu yang terbaik yang mereka ada, memang masuk akal mereka akan memilih jalan itu. Namun, saya setuju. Maksud saya rasa ia akan menjadi satu cabaran besar jika mereka memilih jalan itu. Dan seperti yang awak katakan, Nima, ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan dalam kes ini. Sama ada hukuman mati. Awak ada sebut tentang parti Conan O'Brien. Adakah mungkin kita akan lihat Bill Hader memberi keterangan? Jane Fonda pun ada di sana. Maksud saya, semua selebriti yang terlibat. Tapi awak juga ada sebut tentang Alan Jackson. Dan ini juga sesuatu yang saya ingin bincangkan kerana saya tahu ramai penonton kita sudah tentu mengikuti siri perbicaraan Karen Reed yang mana Alan Jackson memang menjadi watak utama di sana. Saya tahu dia juga mewakili Kevin Spacey yang akhirnya dibebaskan. Di Massachusetts, semua pertuduhan terhadapnya digugurkan. Jadi, dia memang seorang peguam yang hebat. Sudah tentu, Nick Reiner akan mendapatkan khidmatnya. Tetapi kini, dia telah menarik diri daripada kes itu. Dan kita tidak mempunyai pengesahan 100% mengapa dia berbuat demikian. Namun, dia ada bercakap dengan rakan sekerja saya. Saya tahu anda telah bercakap dengannya, Jesse Weber, banyak kali. Dan dia seolah-olah membayangkan ia mungkin berkaitan dengan isu keuangan. Dan ini membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Idea bahawa mungkin adik-beradik Reiner, Romy dan Jake, telah benar-benar memutuskan hubungan dengan Nick Reiner bermakna dia tidak lagi mempunyai akses kepada kekayaan keluarga Reiner untuk, anda tahu, meneruskan pembelaannya atau membayar perkara-perkara seperti itu. Apa pendapat anda tentang akaun bank beliau dan semua itu? Ya, maksud saya setuju dan sekali lagi ini hanya spekulasi tetapi saya rasa ia juga berkaitan dengan wang. Kerana lihat, ini akan menjadi kes yang sangat mahal untuk dipertahankan, betul? Ia akan mencecah julat 7 angka berjuta-juta dolar apabila semuanya selesai. Dan kemudian ia bukan hanya Jackson, mana-mana rakan sekerja, pakar, ia memang mahal. Dan jika anda mengambil kes ini bukan kes yang akan diselesaikan dengan pengakuan bersalah. Ini adalah kes yang anda akan bawa sehingga ke perbicaraan atas sebab-sebab yang telah kita bincangkan. Jadi, California jelas mempunyai statut yang melucutkan hak pusaka pembunuh. Jadi, jika anda membunuh ibu bapa anda akan dilucutkan hak pusaka. Tidak kira sama ada ia wasiat atau amanah. Anda adalah beneficiary kepada akaun bank lain atau instrumen undang-undang lain. Anda tetap tidak layak. Jadi, tiba-tiba seperti yang anda katakan, persoalannya ialah jika wang itu akan diberikan kepada Jake dan saya anggap jumlah wang itu besar. Jake dan Romy, betul? Adik-beradik itu. Jadi, apa yang mereka akan lakukan? Adakah mereka akan membayar untuk pembelaan undang-undang abang mereka atau dia akan berjuang sendiri? Jadi, saya tidak tahu apa keputusan mereka. Sudah tentu Jake tidak bercakap mengenainya dalam eseinya.
Tetapi hakikat bahawa kita kini mempunyai peguam bela yang dilantik mahkamah membuatkan saya percaya bahawa Nick Reiner tidak mempunyai wang yang banyak. Dan walaupun dia pernah ada wang sebelum pembunuhan ini, saya tidak fikir jumlahnya banyak. Dia tinggal di rumah tetamu ibu bapanya kan? Dia bukan tinggal sendiri. Dia mempunyai masalah dadah yang memang banyak didokumentasikan atau sekurang-kurangnya dia pernah ada. Saya akan terkejut jika anda tahu Rob dan Michelle Reiner memberikan sejumlah besar wang kepada anak mereka jika mereka benar-benar percaya bahawa dia mempunyai masalah dadah. Dan awak betul. Maksud saya, beberapa tuduhan yang kita dengar ialah mereka bertengkar hebat selepas parti Christmas Conan O'Brien. Kerana mungkin dia telah kembali ke tabiat lama. Mungkin ada laporan yang mengatakan Rob dan Michelle berkata, "Kamu tahu tak Nick, kami akan gembira jika kamu boleh kembali ke pusat pemulihan, jika kamu boleh mendapatkan rawatan." Jadi maksud saya, harapnya ini adalah beberapa jawapan yang kita akan dapat. Tapi awak juga ada sebut tentang statut yang melucutkan hak pusaka pembunuh. Dan saya memang nak bincangkan tentang ini dan undang-undang Son of Sam. Jadi terangkan kepada saya. Ada beberapa kabar angin bahawa Nick Reiner dari dalam penjara. Sebab sekarang dia berada di penjara di LA County sedang menulis sebuah buku bongkar rahsia di mana dia mahu mendedahkan nama-nama dan awak tahu, membongkar konspirasi Hollywood ini. Tapi bolehkah dia dapat sebarang wang daripada itu jika dia disabitkan bersalah? Maksud saya, sekarang ini dia masih dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Dia belum disabitkan, tapi dia sedang berdepan dengan beberapa pertuduhan yang agak serius. Jadi, macam mana semua itu berjalan? Ya. Ini soalan yang bagus, Sierra, dan ramai orang tak tahu tentang perkara ini. Ia bergantung kepada negeri. Jadi, sudah tentu, awak tahu, kita pernah bercakap tentang Rex Hellman kan, dan apa yang isterinya lakukan, pembunuh bersiri Long Island. Jadi, undang-undang yang menghalang pembunuh daripada mewarisi memang ada dalam undang-undang di California. Anda tak boleh mewarisi jika anda membunuh ibu bapa anda. Tetapi undang-undang Son of Sam telah lebih kurang dibatalkan kerana melanggar pindaan pertama. Jadi di California, percaya atau tidak, Nick Reiner mungkin boleh mendapat keuntungan daripada menceritakan kisah ini dengan cara yang mungkin dia tak boleh lakukan di beberapa negeri lain. Dan sudah tentu, sekali lagi seperti yang kita bincangkan, ini akan menjadi cerita terbesar. Dan bayangkan perbicaraan itu, seperti yang awak katakan, awak tahu Conan O'Brien, awak tahu Haider, Fonda, Larry David. Maksud saya, ada ramai orang yang akan menjadi saksi berpotensi dalam kes ini. Ia akan jadi senarai orang-orang terkenal. Perbicaraan terbesar sudah tentu di Los Angeles dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia akan menjadi seperti sarkas. Dan saya rasa dokumentari susulan itu sudah tentu akan menjadi besar. Saya menjangkakan ia akan ditayangkan di setiap rangkaian utama kerana ia adalah satu cerita yang sangat besar. Maksud saya, ia memang masuk akal kan? Sebab ramai antara kita yang tidak tinggal di LA atau bahkan yang tinggal di sana memang berminat nak tahu bagaimana rasanya hidup dengan gaya hidup seperti itu. Ada sebab kenapa rangkaian E-Wujud atau majalah Us Weekly supaya orang dari seluruh dunia berminat untuk tahu bagaimana kehidupan seperti ini. Dan seperti yang awak katakan, walaupun tiada jenayah sebenar terlibat, tapi bila ada jenayah sebenar, kita semua nak tahu. Beberapa laporan mengatakan bahawa Billy Crystal adalah antara orang pertama yang tiba di tempat kejadian kerana sudah tentu, dia adalah sahabat baik Rob Reiner membesar bersama anak-anak itu. Maksud saya, jadi untuk melihat sama ada kemungkinan Billy Crystal akan naik ke kandang saksi dan bercakap tentang menemui semua itu, memang betul-betul gila. Tapi ada satu lagi yang awak sebutkan juga. Jika Nick Reiner sebenarnya sedang menulis ini dari dalam penjara sekarang, kalau dia benar-benar menulis buku pendedahan ini, dia boleh dapat duit daripadanya seperti yang awak katakan. Tapi, adakah mungkin jika dia, awak tahu, sedang menulis dalam buku nota, apa sahaja sekarang ini, bahawa jurnal atau catatan buku nota ini boleh digunakan di mahkamah sebagai bahan bukti? Boleh, jelas sekali. Apa sahaja yang dia katakan atau tulis boleh digunakan terhadapnya. Jadi, awak tahu, jika saya menasihatinya dan ini adalah sesuatu yang dia mahu lakukan dan dia secara sah boleh melakukannya di bawah undang-undang Son of Sam di California, saya akan kata kita tidak akan lakukan apa-apa sehingga perbicaraan ini selesai. Betul? Kerana perkara terakhir yang anda mahu ialah kenyataan yang anda berikan kepada wartawan atau penerbit atau sesuatu yang anda tulis digunakan terhadap anda. Dan sebarang temu bual, jika ada temu bual, saya akan pastikan saya ada di situ. Saya mungkin tidak akan meluluskan atau membenarkan sebarang temu bual dalam kes ini, terutamanya jika hujah anda adalah tidak waras dari segi undang-undang, betul? Jika anda mula melihat jenis-jenis pembelaan dalam kes pembunuhan, betul? Dan kami membincangkan banyak daripadanya di sini di Skandal, tetapi secara umumnya, ia jatuh ke dalam salah satu daripada 3 atau 4 kategori, betul? Yang pertama ialah bukan saya. Saya rasa sangat sukar untuk Nick Reiner berhujah bahawa itu bukan dia. Saya andaikan akan ada banyak bukti DNA, darah, video, cap jari, apa sahaja. Bukti forensik akan ada, mungkin juga bukti video.
Yang kedua ialah saya tidak berniat untuk melakukannya. Anda mungkin akan melihat hujah jenis pembunuhan tanpa niat seperti dilakukan dalam keadaan marah. Ia sangat sukar. Sekali lagi, Anda tahu jika Anda bertengkar malam sebelumnya, kemudian Anda kembali dan mengambil pisau untuk berhujah bahawa itu adalah pembunuhan tanpa niat. Sebenarnya perkara ini telah dihujahkan dalam kes Nipsey Hussle bahawa ia bukan pembunuhan tahap pertama yang disengajakan, tetapi pembunuhan tanpa niat kerana beberapa kata-kata provokasi. Tetapi sekali lagi, tertuduh dalam kes itu kembali ke keretanya untuk mengambil senjata dan kemudian kembali semula. Dan itu terlalu lama untuk dianggap sebagai tindakan akibat hilang pertimbangan kerana provokasi. Yang ketiga ialah pembelaan diri, betul? Dan sudah tentu kita tahu bahawa Rob dan Michelle Reiner jauh lebih tua, terutamanya Michelle. Saya tak dapat bayangkan sebarang hujah pembelaan diri yang munasabah. Dan yang terakhir ialah seolah-olah menafikan niat itu tidak bersalah atas alasan tidak siuman, betul? Saya rasa mereka mungkin perlu masuk dalam kategori terakhir itu. Jadi jika klien anda tahu, memberi temu bual kepada Oprah atau Barbara Walters atau sesiapa sahaja, kemungkinan besar itu bukan seseorang yang di sisi undang-undang dianggap tidak siuman. Saya rasa ia akan merosakkan pembelaan itu. Jadi saya akan sangat terkejut jika kita melihat perkara seperti itu. Ya, saya cenderung untuk bersetuju. Maksud saya memang ingin menemu bual dia di sini dalam rancangan skandal. Saya ingin bercakap dengannya. Tetapi, jika saya adalah peguam bela dia, saya akan berkata, jauhi semua itu sehingga kita selesai dengan perbicaraan dan segalanya. Dan saya rasa itu membawa kepada soalan terakhir saya untuk anda, Nima. Saya rasa kita masih terlalu awal dalam semua ini. Saya perlu ingatkan diri saya bahawa kita belum pun ada pendengaran awal lagi. Tetapi itu sudah mulai kelihatan. Sesuatu yang kita nantikan dan sepatutnya akan diputuskan, saya rasa, seawal minggu ini, iaitu tarikh untuk pendengaran awal. Jadi, apa hipotesis awak untuk semua itu? Dan apa sebenarnya yang terlibat? Saya rasa kita akan lihat kes ini digugurkan. Jelas sekali, kita ada satu lagi kes yang sedang berlaku sekarang di LA, kes besar iaitu kes David Celeste Rivas di mana pihak pembela tidak melepaskan had masa yang ditetapkan dan menuntut pendengaran awal segera. Itu akan berlaku tidak lama lagi, kecuali ada sesuatu yang berubah sebelum siaran ini. Tetapi biasanya untuk kes pembunuhan berprofil tinggi seperti ini dan kita dapat lihat dalam kes Tyler Robinson, betul? Apa yang pihak pembela mahu lakukan ialah mendapatkan semua bahan bukti yang didedahkan, menelitinya dan mempunyai masa untuk menyediakan kes mereka untuk pendengaran awal. Jadi saya akan sangat-sangat terkejut, Sierra, jika kes ini dibicarakan sebelum tahun 2027. Saya tahu ini bukan apa yang orang mahu dengar, tetapi itu adalah hak pihak pembela untuk perbicaraan yang cepat. Ini adalah kes hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol. Hakim biasanya akan memberi pihak pembela masa yang mereka perlukan untuk membuat persediaan. Dan untuk kes seperti ini, anda perlu pastikan anda ada pakar anda. Anda telah dedahkan semua ubat, semua dadah dan segalanya. Jadi saya rasa kita tidak akan ke perbicaraan dalam masa terdekat. Dan sudah tentu, saya rasa kita pun belum ada tarikh pendengaran awal yang disahkan lagi. Jadi mungkin kita akan dapat tarikh itu seawal minggu ini. Kita tengoklah nanti. Ya, saya setuju dengan awak, Nima, sebab ini adalah pertuduhan besar yang dikenakan terhadap dia. Dan awak betul. Maksud saya, mungkin ada kemungkinan hukuman mati, walaupun tidak begitu besar di sini, terutamanya berdasarkan moratorium di California. Tapi, walau apapun hukuman penjara seumur hidup tanpa parol, itu memang berat. Pihak pembela akan pastikan mereka benar-benar bersedia. Begitu juga dengan pihak pendakwa, sebab seperti yang awak katakan, seluruh dunia sedang memerhati. Jadi, kita hanya perlu tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Nima Romani, terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan skandal hari ini. Saya pasti kami akan jemput awak lagi tidak lama lagi. Sudah tentu. Terima kasih kerana menjemput saya, Sierra. Gembira dapat kembali. Dan saya pasti kita akan berbincang tentang kes ini untuk satu tempoh yang agak lama. Dan disitulah episod skandal hari ini berakhir buat masa ini. Jika anda suka apa yang anda tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi atau berhubung dengan saya di media sosial, anda boleh cari saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih kerana menonton episod skandal hari ini. Seperti biasa, saya, hos anda, Sierra Gillespie, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.